Salam sejahtera. Presiden Halimah Yacob mengakhiri penggal selama 6 tahun selaku Ketua Negara. Satu majlis perpisahan diadakan untuk beliau sebagai ungkapan terima kasih atas khidmatnya kepada negara. Di majlis tersebut, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata, pemerintah mampu menstabilkan ekonomi dan melindungi pekerjaan semasa pandemik atas sokongan Puan Halimah. Puan Halimah memberikan persetujuan untuk menggunakan rizab negara, iaitu suatu yang penting bagi melindungi mata pencarian dan kehidupan penduduk Singapura. Advised by the Council of Presidential Advisers, you work closely with the government to understand the rapidly developing situation, to assess the government's proposed responses and requests, and to ensure that the requested draws on reserves were necessary and justified. As the officials involved will attest, you participated actively in a thorough process, rigorous but not antagonistic. I'm glad that officials were able to deal fully with your searching queries and clarifications and to address the reservations and concerns that you and the CPA raised. This system of two keys made all the difference during the crisis. The robust processes we had put in place and the steady hands operating the system allowed us to protect this unique resource while retaining flexibility to draw what we truly needed in an extraordinary crisis. I'm confident this system will continue to serve us well in the years to come. PM Lee turut menarik perhatian betapa Puan Halimah adalah seorang tokoh yang memberi inspirasi kepada semua rakyat Singapura, baik tua maupun muda. Beliau menambah kepimpinan Puan Halimah yang bersifat empati dan keupayaan beliau untuk menjiwai rakyat daripada semua latar belakang menyatukan negara. Ia juga mengingatkan bahawa setiap orang mempunyai peranan untuk menjadikan Singapura sebuah negara yang lebih baik untuk didiami. As President, you have worked hard to strengthen mutual understanding, trust and respect across diverse community groups. You showed that our meritocratic system works, that every Singaporean can achieve his or her aspirations, regardless of race, language or religion, and regardless of family background or station in life. This happens only in very few countries in the world and is something that Singaporeans can justly be proud of. Dalam ucapan perpisahan Presiden Halimah selaku Ketua Negara, beliau menekankan tentang bagaimana rizab negara yang dibangunkan bertahun-tahun lamanya oleh para pemimpin terdahulu jelas membuahkan hasil. Ini kerana ia membolehkan Singapura untuk bertindak dengan pantas, terutama sekali semasa pandemik COVID-19 kerana terdapat keyakinan bahawa negara ini mempunyai sumber yang mencukupi. Lantaran itu, Presiden Halimah menyentuh tentang hubungan baik yang terjalin dengan pemerintah yang membolehkan beliau bertindak secara bebas demi mengutamakan kepentingan rakyat. Overall, I had a good working relationship with the government based on mutual trust, respect, and a clear understanding of each other's roles and responsibilities. The relationship was always at arm's length and conducted with great propriety and decorum. My queries and requests for information were taken seriously, and I was always able to carry out my duties properly and independently. Presiden Halimah juga percaya seorang presiden memainkan peranan penting untuk menyatukan masyarakat. Oleh itu, beliau memberi tumpuan untuk menjadikan masyarakat Singapura yang lebih prihatin dan adil. Through my patronage of causes and community engagements, I have supported a wide range of causes and engaged Singaporeans from all walks of life. Throughout my presidency, I had endeavoured to stay close to our people, officiating at more than 1,400 community events. I made the Istana more accessible, particularly to Singaporeans who would otherwise have no chance of visiting it, including hospice care patients and those suffering from the debilitating motor neuron disease. Enhancements to the Istana Gardens, in particular the inclusive garden, made it more wheelchair-friendly for those with mobility challenges.
I also reach out to different communities, such as persons with disabilities and those suffering from mental health issues. Presiden Halimah juga berkongsi bahawa aspek diplomasi merupakan bahagian penting tugasnya. Beliau berjaya melakukan 21 lawatan ke luar negara termasuk 12 lawatan rasmi untuk meningkatkan imej Singapura di persada dunia. Menurutnya sebagai ketua negara wanita pertama Singapura yang juga daripada kaum minoriti. Peranan beliau sebagai presiden membolehkan masyarakat antarabangsa melihat bagaimana prinsip meritokrasi dan kepelbagaian sebenarnya wujud. I am aware that as the first female president, I had the distinct opportunity to inspire other women and girls. Many have shared with me about how uplifting it is for them to see a female head of state and a strong message about women's place in our society. Saudara, kini kita lintas langsung bersama wartawan Nazira Jamzuri di Istana di mana satu majlis perpisahan bagi Puan Halimah diadakan. Nazira, boleh anda kongsi dengan kami ya, apa yang baru saja berlaku sebentar tadi di Istana? Ya Fariza, majlis perpisahan untuk Presiden Halimah Yaakob baru sahaja berakhir kira-kira 20 minit yang lalu. Ia dihadiri oleh sekitar 200 tetamu termasuk Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri-Menteri Kabinet dan juga Menteri Kanan Emeritus Encik Goh Chok Tong dan juga isteri serta para tetamu yang lain. Dan suasana di sana agak bercampur baur. Presiden Halimah Yaakob bagaimanapun kelihatan agak riang apabila beliau beramah mesra dengan para tetamu yang hadir. Dan selain itu, kita juga mendengar kata-kata pujian daripada Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang menyifatkan Puan Halimah sebagai satu simbol perpaduan yang menyatukan rakyat. PMD juga berkata sepanjang tempoh perkhidmatannya, Puan Halimah telah menunjukkan kepimpinan yang dekat dengan masyarakat dan juga melaksanakan tugas beliau dengan penuh empati. Puan Halimah tambah PM Lee boleh melihat kembali kerjaya beliau yang terbilang dan juga luar biasa dalam perkhidmatan awam dan sebagai presiden. Menurutnya, Puan Halimah juga telah menunaikan janji beliau untuk menjadi presiden untuk semua. Usaha Puan Halimah untuk meluaskan peluang untuk semua telah mewujudkan Singapura yang lebih bersatu dan juga inklusif. Dalam ucapannya pula, Puan Halimah berkata beliau telah menjalankan tugasnya dengan bebas meskipun perlu bekerja rapat dengan pemerintah. Puan Halimah juga sangat disenangi oleh para kaki tangan istana di mana siang tadi beliau sempat untuk meluangkan masa bersama para kaki tangan istana dan mengucapkan terima kasih beliau kepada mereka atas khidmat mereka sepanjang beliau menjadi presiden. Fariza. Dan esok akan berlangsungnya satu upacara di Istana. Jadi apa yang dijadualkan? Esok akan berlangsungnya upacara perpisahan dan juga ini akan diikuti oleh angkat sumpah. Puan Halimah akan terima tabik hormat terakhir beliau daripada kawalan kehormatan dan setelah itu beliau akan beredar dari perkarangan istana. Selepas itu pula majlis angkat sumpah untuk Encik Tan Majlis Syamagaran sebagai Presiden ke-9 Singapura akan dilaksanakan. Dan sekian sahaja daripada saya di istana. Kembali kepada anda di studio, Fariza. Baik, terima kasih Nazira yang memberikan laporan dari Istana. Presiden Halimah Yaakob mengucapkan selamat tinggal kepada kaki tangan istana siang tadi. Tepukan gemuruh kedengaran sedang Puan Halimah berjabat tangan dengan kaki tangan istana siang tadi dan mereka juga sempat mengambil gambar beramai-ramai atas permintaan beliau. Puan Halimah kemudian melambai kepada mereka sebelum bergerak meninggalkan pekarangan istana. Presiden dipilih Tan Majlis Syamagaran pula dijadual mengangkat sumpah di istana esok. Kata-kata sanjungan dan ucapan terima kasih untuk Presiden Halimah Yaakob datang mencurah pada hari terakhir beliau menyandang jawatan tertinggi negara. Pelbagai pertubuhan di sini mengimbas usaha beliau memperjuangkan banyak isu sosial. Seorang presiden untuk semua. Itulah yang diungkapkan pergerakan buruh NTUC mengenai Puan Halimah yang sentiasa mengutamakan kebajikan golongan pekerja. Malah ia satu perjalanan yang bermula 45 tahun lalu dengan pekerjaan pertama beliau sejurus tamat sekolah, membela para pekerja demi kebajikan serta prospek lebih baik. Even after she became a president,
the heart of the workers and the people on the ground never depart from her, and she's very passionate about it. And in fact, she regularly engaged, the unions. She understood the needs of the various different types of workers, from the different rank and file to the PMEs, to the platform workers. Sebagai Presiden Wanita Singapura yang pertama, Majlis Pertubuhan-Pertubuhan Wanita Singapura menyifatkan beliau sebagai seorang pencetus perubahan. Misalnya, Puan Halimah menjadi penaung badan itu, peranannya mengikut tradisi digalas isteri Presiden. Kesediaan Puan Halimah menjadi penaungnya membuka lebih banyak peluang dan memberi pengiktirafan peringkat tinggi bagi tokoh-tokoh wanita tempatan. She truly believes that there should be diversity, gender diversity in leadership. So she is also sitting on the Council of Board Diversity as a patron. And what I really think is amazing about her is she really walks the talk and leads by example. So for herself, she also makes sure that, to make conscious effort to have diversity in her own Council for Presidential Advisors. Menerusi cabaran Presiden, Puan Halimah memberi tumpuan kepada golongan kurang upaya bagi menggalak masyarakat lebih inklusif. Usaha beliau tidak terhenti setakat dengan agensi-agensi khidmat sosial yang membantu golongan ini. Asking us what else can we do, what else is there to be done, addressing employers, encouraging them to get the employment practices more accommodating for persons with disabilities. Then also at national level, where she has made speeches and on her social media posts, speaking up for persons who may not have a voice. Bukan itu saja, Puan Halimah turut menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menurut Jamiah Singapura, Puan Halimah banyak membantu usaha meningkatkan golongan tersebut. Her consistent participation in Jamiah's events, such as food ration and meat distributions, demonstrated her hands-on approach to addressing the practical needs of the community. Tambah Encik Jaafar, sifat rendah hati dan peramah Puan Halimah tidak akan dilupakan. Sepanjang penggal 6 tahun bergelar Presiden Singapura, Puan Halimah Yaakob menggariskan isu-isu yang duduk dekat di hati beliau seperti keperluan rakyat yang terpinggir dan golongan yang terdedah kepada pelbagai cabaran. Dalam sebuah dokumentari khas terbitan CNA, Presiden ke-8 Singapura itu menyusuri detik-detik penting sepanjang tempoh beliau memegang jawatan Ketua Negara. Antaranya keputusan membenarkan penggunaan rizab negara selain memperjuangkan isu-isu yang dekat di hati. Dilihat daripada pelbagai sudut, Puan Halimah ialah seorang pelopor. Bekas peguam ini ialah anggota Parlimen Wanita Melayu pertama sejak merdeka dan juga Speaker Parlimen Wanita yang pertama. Kemudian pada 2017, beliau mengukir satu lagi sejarah negara menjadi Presiden Wanita Singapura yang pertama. Sokongan Puan Halimah kepada golongan kurang upaya menyorot perhatian kepada keperluan golongan tersebut. Beliau juga Presiden yang membantu Singapura mengharungi COVID-19, memberikan persetujuan secara prinsip bagi penggunaan rizab demi menyelamatkan ekonomi dan pekerjaan. Dokumentari ini memaparkan pelbagai usaha amal yang disokong Puan Halimah, lawatan rasmi beliau ke luar negara serta peranan istiadat lain. Selain wawancara dengan beliau, ia juga menampilkan beberapa individu terhormat yang berkongsi pandangan serta pemerhatian mereka terhadap Presiden Halimah Yaakob. Saya rasa 6 tahun ini merupakan suatu perjalanan yang amat penting bagi saya. Perjalanan yang mempunyai banyak cabaran. Tetapi perjalanan yang amat memuaskan. Saya rasa saya tidak boleh lari daripada satu aspek, iaitu semua pihak akan mengingati saya sebagai seorang presiden yang menjadi presiden semasa COVID-19 dan di mana kita perlu menggunakan rizab negara kita. Dan itu tentu sekali terteras di fikiran mereka.
Yayasan Rahmatan Lil Alamin RLAF dan Persatuan Palang Merah Singapura SRC menjalankan usaha mengumpul dana bagi membantu keperluan segera mangsa-mangsa gempa bumi Maghribi. Ini termasuk usaha membawa mangsa ke hospital, menyediakan bantuan kecemasan dan sokongan psikologi. Usaha itu akan dijalankan secara online selama 2 minggu bermula esok. Orang ramai boleh membuat sumbangan menerusi beberapa kaedah yang tertera. Usaha ini turut disertai ke semua masjid di Singapura yang akan menyediakan kotak-kotak derma mulai Jumaat ini sehingga Jumaat depan.